Baik, Alhamdulillah ya. Segmen yang ke udara sebulan 2 kali dan untuk minggu ini kesempatan kita Nini Hani untuk bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Dr. Hajah Masruriyati binti Haji Yahya, penolong Profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa. Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tak berjumpa kan ya. Lama. Tapi Hani juga sebelum ini berkesempatan juga untuk sebelum ini kita ni membicarakan mengenai dengan bahagia, hakikat kebahagiaan, apakah kesinambungannya dengan kerohanian kita ni. Selepas ini juga sambungannya akan membicarakan mengenai dengan karamah. Jadi sebagai permulaannya ni Dr. Hajah, mungkin boleh dikongsikan apakah yang dimaksudkan dengan karamah ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa tu'assir wa tamil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para penonton, kepada para pendengar di mana jua segmen ini dapat ikuti, insya-Allah untuk tajuk hari ini akan dibawakan mengenai dengan tajuk karamah. Okey. Baik, tajuk karamah ni sebenarnya saya ambil bagi menyambunglah tajuk sebelum ini. Tajuk sebelumnya adalah hakikat kebahagiaan. Namanya hakikat kebahagiaan itu memanglah satu kurnia sebenarnya. Jadi tajuk karamah ini adalah salah satu berkaitan dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya. Baik. Saya akan teruskan dengan definisi karamah. Baik, karamah itu sebenarnya adalah perkataan berasal daripada perkataan bahasa Arab. Okey, maksudnya mulia. Okey, dan dalam hal ini yang dimaksudkan pula adalah kemuliaan. Satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan ke atas hambanya. Okey, dengan status kemuliaannya. Okey, sebagai contoh, sebagaimana kepada baginda Rasulullah SAW, sahabat dan wali Allah, ada kemuliaan yang Allah Taala kurniakan kepada mereka. Namun kurniaan itu indah semata-mata diberikan cuma itu saja, sudah pasti adalah terletak atas segala amal soleh, perbuatan amal soleh yang mereka ini lakukan sepanjang kehidupan lah. Okey, baik. Dan dalam hal ini sebenarnya kalau kita ni boleh lihat kembali sedikit keadaan karamah ini sebenarnya bukanlah kalau kita ni masyarakat kita ni barangkali kita ni memahamkan karamah ni menyebut dengan perkataan karamat. Karamat ni kita ni kan orang-orang biasalah lidah orang Melayu. Dan dengan perkataan karamat itu mindset kita ni pun satu yang magic. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan, walaupun sebenarnya definisi karamah itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang agak di luar kebiasaan daripada logik pemikiran kita ni, sesuatu yang berlaku di luar daripada logik pemikiran kita ni. Yes, memang betul. Tapi bukanlah sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang magic biasalah kalau pandangan orang kita ni, orang Melayu, masyarakat Melayu ni, kalau magic ni kalau bukan asasnya pagan agama, memang lain pandangannya. Okey. Dan kalau salah magic yang difahamnya tu boleh saja menjerumus kerosakan akidah. Jadi memesongkan akidah. Jadi dalam hal ini memang perlu juga kita memberikan pendedahan supaya masyarakat kita itu faham. Boleh ianya dijadikan isu perbincangan, tapi yang penting di sini biarlah bersama dengan yang pakar yang boleh menghalat tujukan kepada perbincangan itu kepada sesuatu yang dapat memberi manfaat ni Dr. Hajah. Dan mungkin dalam hal ini juga Dr. Hajah dapat mengusirkan juga antara pernyataan mengenai dengan karamah ni di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, kalau dalam Al-Quran kita merujuk kepada Al-Quran lah, ketanyakan mungkin saya yakin ramai kan orang kita ni juga yang saya yakin percaya rajin membaca surah Al-Kahfi kan. Jadi jadi kalau kita ni boleh imbas kembali cerita di dalam surah Al-Kahfi itu adalah melibatkan ataupun menjelaskan kisah 7 orang yang disebutkan di sana tu dalam kisah Ashabul Kahfi, maka mereka ini adalah tergolong dalam yang mendapat karamah. Dan ceritanya adalah disebabkan mereka ni adalah orang-orang bangsawan dalam kerajaan Rom pada waktu itu, dan mereka melarikan diri atas sebab kekhawatiran di orang sendiri mengenai dengan
kedudukan iman diorang. Dan pada masa itu raja diorang pun raja yang tidak faham tentang akidah pegangan diorang, jadi diorang melarikan diri dan akhirnya duduk diam di dalam sebuah gua yang mana duduk diam di sana tu bukannya sehari dua tetapi dalam tempoh 300 lebih tahun. Jadi mereka didiamkan di sana. Di sanalah kurniaan Allah Taala berikan kepada mereka untuk melihara akidah sebenarnya. Melihara akidah dalam tempoh waktu tersebut agak panjang juga. Jadi sanalah salah satu bentuk karamah yang Allah Taala buktikan di dalam surah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Kemudian ada satu cerita lagi, barangkali kalau kita ni boleh merujuk juga surah Maryam, mengenai dengan kedudukan Maryam, Maryam binti Imran, yang mana ketika beliau melaksanakan amal ibadah, ada disediakan turunnya makanan. Kalau di dalam ayat tersebut disebutkan, katanya boleh sebut sama' minal ma'idah, al-ma'idah min sama', makanan yang diturunkan daripada langit. Jadi itu salah satu juga kurniaan yang Allah Taala berikan kepada Maryam sebenarnya, dan dikatakan juga Maryam itu adalah salah seorang wali lah dalam keadaan tersebut. Jadi di sana Maryam melihara kedudukan amal ibadahnya agak jauh juga daripada orang ramai sebenarnya. Jadi menumpukan amal ibadahnya macam tu. Sehingga kan pernah ditanyakan bagaimana macam apabila dilihat Maryam itu berada dalam yang dikatakan mihrab. Jadi apabila ada yang masuk ke dalam mihrab melihat adanya makanan, ditanyakan daripada mana datangnya makanan ini. Jadi ia pun menjawab, makanan ini adalah rezeki daripada Allah Taala, dan Allah Taala akan memberikan kepada siapa yang layak untuk diberikannya. Itulah ceritanya. Jadi itulah salah satu contoh-contoh penceritaan mengenai dengan karamah di Al-Quran. Mungkin ada yang muskil ni, apa sebenarnya perbezaan karamah dengan mukjizat? Mungkin boleh diketahui apa perbezaannya dan juga persamaannya. Okey, baik. Kalau dari segi definisi mukjizah, karamah ini adalah sesuatu yang memang saya sebutkan tadi, sesuatu yang di luar daripada pemikiran, luar daripada kebiasaan, logik pemikiran kita ni lah. Takkan tetapi kalau sebut mukjizat itu adalah sebagai daripada yang berlaku di kalangan nabi, para nabi, dan semua itu adalah sebagai untuk membuktikan diri diorang itu adalah sebagai yang diutus untuk menyampaikan. Berbanding dengan karamah ni tidak perlu kepada tahap itu, tetapi ia adalah kurniaan Allah ke atas seorang hamba itu untuk milik pribadinya, macam tu. Hatta mereka yang milik karamah itu ia tidak tahu, sebagai batang tubuhnya ia memiliki karamah itu ia tidak tahu, sehinggalah orang ini meninggal dunia ataupun wafat, kemudian generasi yang meneruskan ataupun generasi seterusnya yang melihat keadaan itu akan faham wujudnya karamah bagi yang meninggal dari individu tersebut. Jadi hal ini perlu juga kita ni fahami benar-benar, dan indah juga sewenang mudahnya kita ni untuk memberikan kepercayaan, umpamanya adakah di kalangan individunya aku antara orang yang dikurniakan karamah. Orang kita ni takut akidah itu terpesong tu Ustazah. Dan dalam hal ini alhamdulillah di negara kita ni Brunei Darussalam, dalam apapun perkara hal yang kita ni buat ni, kita ni lebih terpandu dengan adanya Kementerian Hal Ehwal Agama, dan ada juga bahagian-bahagian yang boleh mencerahkan lagi apapun bentuk kewahaman ataupun kekeliruan kita ni berhubung kait dengan perkaraan ini, Dr. Haja. Dan mungkin juga kita ni boleh hubung kaitkan karamah, bagaimana hubung kaitnya dengan kerohanian Johnny sebenarnya. Baik, seperti mana yang saya sebutkan tadi, sengaja dibawakan tajuk karamah sebab kembali sikitlah pemikiran orang kita ni. Sebenarnya karamah ni biasanya kita ni akan meng-highlight apabila ada isu sensitif berbangkit. Tetapi tidak pada hari ini, saya sengaja bawakan sebab saya akan membawakan karamah ini dari sudut pembangunan kerohanian, itu yang penting. Jadi orang akan bertanya di mana sebenarnya hubung kaitnya karamah ini dalam pembangunan kerohanian. Sebenarnya karamah itu sebenarnya membantu juga, membantu dalam pembangunan syahsiah kita ni, dalam membentuk kewarakan kita ni sebenarnya. Jadi istilah warak ni lebih hampir sama je macam zuhud tu sebenarnya. Disebut dengan warak ni ia adalah satu sifat yang dimiliki oleh kalangan para ulama tasawuf, para wali dalam memelihara keimanan, dan warak itu adalah atas sebab
kekhawatiran diorang, kekhawatiran dalam diri diorang, takut kalau begini, kalau begitu, okey, akhirnya akan menumpaskan diorang punya pegangan, akan boleh menghancurkan diorang punya akan menjatuhkan diorang punya kerohanian sendiri. Okey. Jadi dalam hal ini mengenai dengan saya sebutkan tadi mengenai dengan pembangunan kerohanian dan orang-orang tasawuf, ahli sufi. Jadi kita ni memang faham mereka akan mempunyai, mereka tu memang sudah kita ni sudah sebati dengan sifat wara' tu memang memang. Jadi kalau belum ada sifat wara' tu mungkin payah sedikit orang akan mengatakan orang ni keadaannya adalah memegang tasawuf ataupun sufi. Jadi wara' tu adalah sebagai asas daripada asas pembangunan rohani dan dalam mengawal ataupun dalam sifat orang wara' yang sentiasa menjaga amal soleh yang dilakukan, okey, amal ibadahnya dijaga tu, dan sudah pastilah kita pun faham amal ibadah dilakukan memang pasaknya itu adalah niat yang lurus, niat ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk kita ni kan memberitahu ke orang okey aku mengamal ani, aku bukan. Jadi kalau itu ada, itu sudah membatalkan perkara tersebut. Baik. Jadi dalam hal ini orang-orang yang wara' itu tadi sudah faham melakukan banyak amal ibadah yang sangat baik, setentunya pasti ada bahagian-bahagian tertentu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala amal ibadahnya lah. Sudah pasti jua akidahnya kuat, sudah pasti juga keyakinannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu memang tinggilah. Justru itu Allah Taala berhak mempunyai kekuasaannya untuk memberikan kekurniaan itulah kepada ahli-ahli yang wara' tadi itu. Di sana ia punya kesinambungan ataupun hubung kait karamah ini jadi dengan pembangunan kerohanian yang boleh membantu pembangunan syahsiah orang itu kepada sifat wara'. Ya, jadi kita mengambil contoh daripada wali-wali Allah SWT dan kita ini mengambil contoh kewarakan mereka dan juga kezuhudan mereka di dalam melaksanakan tugasan seharian dan sebagainya, dan ini kita ni ambil contoh untuk kita ni aplikasikan kepada diri kita ni di setiap hari kita ni. Tapi tadi ada Ustazah mengatakan mengenai karamah yang boleh ditarik balik. Mungkin membatalkan. Jadi mungkin ingin dihuraikan. Maksudnya apabila karamah itu dibatalkan, adakah ia kena mengena dengan istidraj dan sebagainya. Jadi mungkin boleh diketahui dengan lebih lanjut. Terlalu menunjuk-nunjuk ya. Okey, baik. Saya sebutkan tadi perkataan karamah itu ya boleh saja hilang sebenarnya. Okey. Sebab mengambil jua pandangan daripada tokoh ulama tasawuf iaitu Sahal bin Abdullah. Okey. Beliau mengatakan karamah itu adalah sesuatu yang punya hujung waktu. Artinya ada hujung waktunya. Dan sebaik-baik karamah, sebaik-baik karamah itu ialah mereka yang mampu mengolah ataupun mampu memperbaiki, memindahkan, menukar, mengganti akhlak yang buruk, yang hina kepada akhlak yang jauh lebih baik dan terpuji. Okey, itu yang dinyatakan oleh salah seorang tokoh tasawuf iaitu Sahal bin Abdullah mengenai dan karamah. Jadi kita ni boleh lihat di sana. Okey. Jadi kalau berbalik pada persoalan tadi macam mana karamah itu boleh hilang? Okey, dengan takrif yang diberikan tadi, karamah itu mempunyai penghujung waktunya. Artinya ada batasan waktunya. Dan untuk memahami maksud ada batasan waktunya tu iaitu tu kalau kita ni silap dalam hal ni, okey, menterjemahkan hal-hal segala amal ibadah yang dilakukan itu dengan niat yang lain, okey, dengan tujuan yang lain, sudah pasti bukan karamah yang akan kita dapat, okey, tetapi kita ni akan mungkin diuji ke dalam satu tahap yang disebutkan tadi sebagai istidraj. Jadi dalam hal ini kita ni kena berhati-hati. Dan perkataan istidraj itu ataupun istidraj mukjizah betul tadi itu sebenarnya boleh saya dibahaskan di dalam konteks ilmu tauhid sebenarnya. Baik, itu sedikit sebanyak yang mudah-mudahan kita harapkan dapat memberikan kefahaman juga. Karamah ini bukan sesuatu yang saja-saja untuk kita bincangkan sebenarnya, tetapi boleh kita ni jadi panduan, mungkin menjadi apa tu istilahnya yang lebih kita ni fahamlah kalau zamanannya trend masa ni, jadikan inspirasi untuk kita ni orang dapat menjadi seorang individu yang lebih baik atau itu intipatinya juga. Dalam hal ini juga Dr. Hajah, mungkin apa kaitannya juga apabila karamah dan hikmah? Saya percaya setiap karamah yang dikurniakan kepada individu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni pastinya akan juga membawa hikmah itu kepada mungkin pada dirinya ataupun mungkin kepada masyarakat dan sejagat.
Okey, baik. Hikmah hubung kaitnya dengan karamah. Okey, baik. Karamah sebagaimana kita ni faham tadi adalah satu kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas individu tertentu. Sudah pasti individu tersebut adalah mereka yang sangat menjaga amal soleh, amal ibadahnya yang bukan sedikit, dan sudah pasti jua ia punya niat itu memanglah tulus ikhlas lillahi taala, bukan kerana untuk mendapat pujian sanjungan kepada makhluk yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini untuk tadi mengambil hikmah kedudukan karamah ini tadi ialah yakinlah kita ni bahwasanya sesuatu yang kita ni buat itu lillahi taala tu pasti akan ada satu tahapnya, apabila sampai maka akan diberikan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala lah ke atas individu tersebut. Akan tetapi harus diingat para tasawuf ataupun ahli sufi, para ahli wali juga sebenarnya mereka sangat tidak menginginkan terjadinya karamah ke dalam diri diorang itu sebenarnya. Kerana apa? Kerana karamah itu adalah ditakuti ataupun mereka sangat takut bahwasanya karamah itu akan menguji keimanan diorang dan akhirnya membuatkan diorang ghaflah. Ghaflah itu maksudnya lalai daripada mengingati hal-hal yang sepatutnya. Dan boleh saja mungkin kalau kurang-kurang iman, karamah itu boleh saja menyasar dia punya keimanan dan akan melalih pandangannya yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala, melalih kepada pandangannya kepada makhluk, dan akhirnya ia akan berubah cintanya kepada duniawi. Jadi di sana kedudukan itu juga. Masya Allah. Jadi itulah yang dapat kita ni dapati, bukannya karamah itu yang cuba untuk diraih, tetapi kita ni punya kedekatan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga niat kita ni itu untuk menjaga hati dan juga segala amalan kita ni, dan kita ni lakukan segalanya tu apa yang kata Dr. Hajah katakan tadi adalah lillahi ta'ala. Jadi bahkan ahli-ahli tasawuf sendiri cuba ni sebenarnya tidak mendapat karamah. Jadi terkejut juga. Rupanya karamah ini bukan sesuatu yang ingin menjadi satu objektif untuk dicapai, malahan ianya adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya harus diri mereka itu jaga supaya tidak terjadinya mereka lalai dan juga lari daripada tanggungjawab dan juga keimanan yang sebenarnya objektif sebenarnya itu bagi mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga bagi. Jadi maksudnya Dr. Hajah di sini karamah ini bukan sesuatu yang boleh dipelajari sebenarnya. Ia adalah kurniaan. Itulah konteks yang kita ni perlu faham, kurniaan. Dan mungkin juga kalau kita ni cuba mengaitkan dengan kehidupan manusia pada zaman ini, di mana relevansinya sekiranya kita ni tu hanya menjadikan ianya sebagai satu inspirasi agar kita ni tu lebih dekat dengan pencipta kita ni. Bagaimana? Okey, baik. Dalam menghubungkan dalam situasi hari ini. Okey. Saya ingin bercakap perkara ini melalui sudutnya sebagai dari sudut tasawuf dan pembangunan kerohanian. Baik, karamah itu sebenarnya sebagaimana disebutkan tadi, ia sebenarnya menjadi satu inspirasi pembangunan kerohanian untuk kita ni pada hari ini, dan bukanlah satu matlamat yang kita ni perlu capai, tidak, kerana ia adalah melibatkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi janganlah kita ni berniat semata-mata apabila kita melakukan ini kita ni akan mendapatkan karamah, tidak. Jangan berniat seperti itu, bahkan itu hanya akan membuatkan kita ni jauh lari daripada pegangan akidah kita ni nanti. Bukan itu tujuan kita ni. Jadi justru karamah ni yang dibahaskan hari ini adalah saya ingin membawanya adalah untuk melihat dari sudut kerohanian, di mana tadi saya sebutkan karamah ni adalah mampu mencipta seseorang itu menjadi ahli yang warak, macam itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya menyebut senang, menyebut perkataan waraknya senang, tetapi ada banyak perkara proses juga sebenarnya perlu dilalui untuk mencapai tahap kewarakan tersebut, dan akhirnya apabila warak itu lengkap kedudukannya, boleh saja membentuk seseorang itu menjadi orang yang lebih zuhud tentang kehidupan dunia. Jadi intinya adalah kita mengambil contoh dan kita ni cuba untuk melihat segala karamah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya kalau kita pelajari apa sahaja yang pernah terjadi di dalam Al-Quran dapat mendekatkan dan juga menambah lagi keimanan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
insya-Allah. Ya. Jadi keperluan wasatiyah dalam kehidupan, keseimbangan. Jadi itu yang lebih rasanya ala kadarnya lah untuk kita niat tu. Indah lebih kepada akhirat tanpa meninggalkan juga nikmat dunia. Ya. Mungkin untuk kesimpulannya ni, Dr. Hajah. Bagi tajuk kita hari ini. Baik, melalui tajuk karamah ni kita ni mengharapkan semua orang boleh fahamlah. Okey, janganlah memahamkan karamah itu sebagai sesuatu yang kita ni capai, tidak. Tetapi jadikanlah karamah itu sebagai satu motivasi, inspirasi kita ni harian ni untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Sebagaimana pandangan daripada tokoh tasawuf tadi, Sahal bin Abdullah mengatakan berpindahnya kita ni daripada akhlak yang buruk dan hina dan berhijrah kepada memiliki akhlak yang lebih jauh baik dan terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah. Itulah yang kita harapkan bersama. Ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Hajah Mas Suryati atas apa yang disampaikan tadi. Dapat juga kita mengetahui sedikit mengenai dengan apakah itu karamah dan apa kesinambungannya terhadap kerohanian kita ni. Apa yang dapat kita ambil dan kita ambil contoh untuk kita sama-sama aplikasikan di kehidupan seharian kita ni. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Hajah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.